Salam sejahtera, bersama kami di Awani Pagi segmen khas Realiti Rakyat. Saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Afizi Azaman, dan dalam segmen Realiti Rakyat ini merupakan satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan bagaimana realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, sempena Hari Guru hari ini, kita ingin membawakan kisah dua guru yang tekad mengajar anak murid walaupun tidak dibenarkan berada dalam bilik darjah ketika PKP ini. Dan untuk tetamu pertama kami pagi ini merupakan antara 50 guru serata dunia yang dicalonkan untuk memenangi Global Teacher Prize 2020. Dan ini merupakan Cikgu Nur Hilmi Abdul Muttalib dari SMK Jerlun Kedah yang berjaya meningkatkan peratusan pelajar yang mendapatkan markah A dalam subjek sains daripada 3.9% pada 2015 kepada 29.9%. Kemudiannya, dan pada 2017, kementerian turut telah memilih beliau sebagai ikon guru STEM Malaysia. Dan sebelum pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP bermula pun, Cikgu Hilmi sudah pun lama menggalakkan pembelajaran menggunakan teknologi dan platform digital. Untuk bincangkan lebih lanjut tentang inisiatif ini, bersedia menerusi Skype Cikgu Hilmi. Terima kasih Cikgu Hilmi bersama kami pagi ini dan selamat menyambut Hari Guru. Terima kasih Naila. Baik, tema yang ditetapkan tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Boleh cikgu kongsikan apa ataupun bagaimana cikgu tafsirkan makna ini buat cikgu sendiri? Okey, terima kasih Naila atas soalan tu. Saya kira tema Hari Guru pada tahun ini sebenarnya sangat bertepatanlah dengan apa yang sedang musibah yang melanda kita sekarang ini, iaitu kerana musibah COVID-19. Jadi secara tak langsung kita memang kena bergerak ke arah sesuatu yang baharu, mencari penyelesaian buat masa sekarang dan juga masa akan datang. Jadi konsep tema yang diketengahkan iaitu kita berguru demi ilmu, maksudnya memang kita betul-betul kena sediakan diri kita sesuai dengan perubahan yang akan sentiasa berlaku, bukan saja pada masa sekarang kerana musibah COVID-19 tu, tapi juga adalah apa yang akan berlaku pada selepas ni. Jadi memang tema yang dikemukakan pada tahun ini sangat sesuai lah, dan saya rasa saya sendiri pun, bukan saya sendiri sebenarnya, kita guru-guru kat Malaysia ni pun adalah guru yang memang sentiasa bersedia untuk buat perubahan, sentiasa melakukan pembelajaran sepanjang hayat dan sesuailah dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Cikgu, boleh cikgu ceritakan bagaimana PNP itu berlangsung ketika PKP ini, dan juga kalau boleh cikgu nyatakan kepada kami bagaimana sambutan pelajar itu sendiri, mereka punya engagement untuk proses pembelajaran dalam talian itu. Okey, terima kasih Hafizi. Sebenarnya untuk nak engage pelajar ataupun untuk nak pastikan pelajar sentiasa mengikuti kita punya pembelajaran sepanjang musim PKP ni, sebenarnya itu adalah satu cabaran lah pada saya. Ditambah lagi dengan saya mengajar di sekolah SMK Jerlun tu, dia punya majoriti latar belakang murid-murid di situ datang daripada keluarga B40, anak nelayan, anak petani kan. Jadi ada yang tak ada akses kepada internet, ada yang tak ada gadget. Jadi kita guru kena fikir apa penyelesaian terbaik untuk pelajar ni. Kalau macam untuk anak murid saya nak buat aktiviti pembelajaran secara macam pakai Skype macam ni kan, ataupun secara Google Meet, itu agak pada saya lah kurang praktikal dengan pelajar saya dekat SMK Jerlun tu. Jadi antara pilihan yang saya gunakan adalah PDP dengan menggunakan WhatsApp, sebab kebanyakan daripada murid kita memang sekarang dia dah ada WhatsApp group, dan memang saya dah latih pelajar saya daripada dia orang mula belajar dengan saya sampailah kebetulan musim PKP memang kita sangat perlukan, jadi saya tak susah sangat nak ada engagement daripada murid. Dan saya fokus kepada menyediakan video-video, sebab orang kata apa, kalau nak buat web conference ke apa itu mungkin tak dapat atas kekangan talian internet.
Jadi saya fokus kepada penyediaan bahan lah, iaitu saya sediakan video PDP yang dia orang boleh guna sekarang semasa musim PKP dan juga selepas ini, insya-Allah. Cikgu, saya lihat semakin ramai cikgu-cikgu yang mengamalkan inisiatif yang sama menggunakan WhatsApp ataupun chat group sebagainya untuk menjalankan kelas, dan ini bukan saja tahap sekolah tapi pada tahap universiti juga. Dan saya kira ada sedikit cabaran menggunakan WhatsApp ini kerana pada masa sama kita juga menggunakan WhatsApp itu untuk mesej-mesej peribadi, personal dan sebagainya. Jadi bagaimana cikgu nak menguruskan? Pasti sukar untuk menguruskan beberapa kelas dalam masa yang sama menerusi WhatsApp itu. Boleh kongsikan sedikit tips atau nasihat untuk cikgu-cikgu lain yang ingin menggunakan WhatsApp juga, tips pengurusan, organisation dan sebagainya? Okey, terima kasih. Untuk pengurusan tu, kalau pada pandangan saya sendiri, sebenarnya masa awal-awal tu memang agak mengelirukan lah, sebab kita sendiri pun sebenarnya guru-guru belum biasa dengan style ataupun corak pembelajaran yang macam tu. Tapi saya rasa dari segi orang kata dari masa ke semasa, proses tu akan menjadi lebih lancar lah. Dan paling mudah kalau untuk saya sebenarnya sebelum ni saya dah start dengan kita buat naming group tu dengan betul. Maksudnya kita mulakan dengan tahun, lepas tu subjek dan juga kelas mana. Jadi senang kita nak share bahan selepas ni atau kita nak dapatkan feedback daripada murid lah. Itu antara salah satu. Dan kemudian kita minta kalau dapat gunakan pengorganisasian grup tu dengan baik. Maksudnya kita lantik ketua dan kita minta pelajar, yang penting jangan minta pelajar left daripada grup, itu je. Cikgu, kalau di India ada satu inisiatif Parenting in the Time of Corona yang membawa maksud mahu mencari peranan ibu bapa dan juga guru itu untuk menyarankan mereka supaya sama-sama memainkan kolaborasi antara satu sama lain. Apa pandangan cikgu mengenai perkara ini, kerjasama ibu bapa dan juga guru tu ketika krisis COVID-19 ini, yang mana kita mahu guru berada dalam kasut ibu bapa berada dalam kasut guru. Macam mana untuk meningkatkan perkara ini, cikgu? Ya, Hafizi. Sebenarnya saya sangat setuju dengan orang kata idea yang dikemukakan ini yang dah dilaksanakan di India katanya. Sebab saya sendiri pun melihat bila berlaku orang kata pembelajaran secara digital sekarang ni, saya rasa daripada segi guru, insya-Allah kita guru berusaha memang buat yang terbaik. Kita sediakan bahan secara quizzes, ke Google Form, dan banyak lagi lah sebenarnya bentuk-bentuk bahan yang kita boleh sediakan. Kemudian anak murid di rumah pun sebenarnya dia boleh orang kata apa macam sebab dia orang kan adalah generasi yang lahir dengan benda-benda digital. Jadi dia sangat fluent dengan teknologi. Jadi dia tak ada masalah sebenarnya. Cuma sebab kadang-kadang bila dah duduk kat rumah kan, dia tak ada orang kata apa, tak ada kawalan daripada guru. Jadi kadang-kadang tu dia orang lost kan, macam hilang semangat, motivasi apa semua tu. Jadi di situ sebenarnya nampak peranan macam mana ibu bapa boleh membantu sebenarnya pembelajaran itu turut berlaku. Dan saya tengok sebenarnya di sekolah rendah secara peribadilah saya melihat penglibatan ibu bapa di sekolah rendah, sekiranya dia ada anak di sekolah rendah, berbanding dengan sekolah menengah, dia sedikit berbeza lah. Kalau di sekolah rendah sebenarnya ibu bapa jauh lebih supportive dan juga membantulah memastikan anak tu sentiasa on track dengan kerja rumah dan juga nota yang cikgu bagi. Tapi kalau sekolah menengah mungkin sebab mak ayah pun dah rasa macam okey, engkau dah besar jadi engkau pandai-pandai sendirilah follow apa peraturan daripada guru. Jadi saya sangat setujulah sebenarnya. Cikgu sebelum ini ada memperkenalkan inisiatif atau kaedah flipped classroom. Boleh cikgu kongsikan? Okey, flipped classroom ni sebenarnya dia adalah satu strategi pembelajaran yang mana sebahagian daripada pembelajaran yang kita nak ajar pada hari itu kita dah bagi sebelum tu melalui video lah ataupun bahan-bahan online. So macam saya sendiri sebenarnya saya ambil pendekatan flipped classroom tu sebagai salah satu strategi saya sebab saya mengalami masalah sebab saya guru sains. Jadi bila saya buat aktiviti eksperimen dengan pelajar, kalau macam contoh pesan, okey esok sila baca buku, kita nak buat eksperimen sekian-sekian, sebenarnya dia tak baca pun. Budak sekarang dia macam agak malas membaca kan sebab dia lebih kepada pembelajaran secara visual. Jadi saya kata macam mana saya nak mengatasi masalah saya yang pelajar tak membaca tu dan orang kata apa membuang masa saya di sekolah tu untuk saya nak buat aktiviti dan buat eksperimen kan. Jadi saya nampak rupanya kita ada strategi flipped classroom yang mana
eksperimen tadi itu kita boleh buat dalam bentuk video, kemudian kita bagi kat pelajar dalam grup WhatsApp. So pelajar akan tengok kat rumah sebenarnya sehari sebelum, dan lepas tu bila dia datang ke sekolah, jadi saya dah tak perlu dah buang masa lebih kurang 15-20 minit tu untuk terangkan langkah-langkah eksperimen. Jadi dia terus boleh jalan dia punya eksperimen, dan kita terus boleh bertindak sebagai facilitator. Kita boleh, orang cakap apa, boleh bantulah bimbing dia kepada benda yang lebih macam kreativiti dia dari segi kemahiran berfikir dia. Cikgu, dalam masa yang sama juga apabila perkembangan digital ini semakin luas, terdapat juga kebimbangan dalam kalangan ibu bapa itu sendiri apabila anak mereka terdedah kepada Internet of Things. Internet ni kita tahu tiada had, tiada pembatasannya yang tersendiri, membuatkan mereka terdedah kepada risiko banyak perkara yang contohnya macam sexual grooming lah dan sebagainya di internet itu sendiri, gangguan, pelbagai gangguan lagi, dan mereka terdedah kepada banyak sangat informasi-informasi yang perlu ditapis. Mungkin cikgu melihat perkara ini, bagaimana kita nak seimbangkan bahawa kanak-kanak, anak-anak kita, murid-murid kita mempunyai pendigitalan itu, pembelajaran secara digital itu perlu, dan juga dalam masa yang sama mereka ini tahu informasi-informasi yang perlu dan tidak perlu, dan seimbangkan. Orang kata macam tahu mana baik mana buruk, macam tu. Okey. Kalau untuk benda-benda yang berkaitan dengan digital ni kan, memang kita tak dapat nak elak. Kita akan ada dua sisi yang berbeza. Satu sisi yang memang positif, kita akan dapat pelbagai maklumat, kita akan boleh, orang kata, menghubungkan negara-negara, maksudnya pelajar-pelajar tu boleh berhubung dengan rakan-rakan kat luar negara apa semua. Tapi dalam masa yang sama juga kita ada satu sisi yang mungkin macam seperti yang Hafizi cakap tadi lah, maksudnya kita mungkin ada sisi yang, orang kata apa, yang kita tak nak sebenarnya berlaku kat generasi kita. Jadi sebenarnya kalau pada saya, itulah peranan ibu bapa dan juga guru sendiri sebenarnya untuk pastikan supaya murid kita tu dapat klik dengan bijak. Maksudnya kita jangan halang dia daripada menggunakan benda tu, tapi kita guide dia ataupun kita orang kata apa, bimbing supaya dia tahu mana yang betul, mana yang salah, apa etika ketika berinternet dan menggunakan bahan-bahan daripada sana. Dan orang cakap apa, benda-benda tu perlu sebenarnya, dan sebenarnya kalau kita di Malaysia pun kita dah ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC yang memang telah memperkenalkan inisiatif yang serupa macam tu, membantu kita punya generasi muda lah, terutamanya digital native ni, supaya orang kata apa, dia dapat menyeimbangkan antara kebaikan dan juga keburukan daripada menggunakan benda-benda digital. Ya, Cikgu, sebelum ini ada pengalaman sertai program guru angkasa antarabangsa bersama NASA di US, dan juga ada pengalaman pada tahap antarabangsa juga. Kita nak berikan platform kepada cikgu untuk sampaikan sebarang idea, inisiatif yang boleh dilaksanakan pada tahap kerajaan ataupun kementerian, daripada tahap negeri dan juga tahap persekutuan. Apa contoh-contoh idea yang cikgu boleh kongsikan untuk kita terus perkasakan pendidikan buat anak-anak murid kita, dan untuk jangka masa panjang yang juga krisis juga kerana kita berada dalam PKP dan juga pandemik COVID-19 ini yang amat menjejaskan kepada pembelajaran murid-murid. Jadi apa perkongsian idea-idea yang cikgu dapat kongsikan dalam pengalaman cikgu berada pada tahap antarabangsa dan juga di Kedah dan sebagainya? Okey, sebenarnya mengikuti program-program, sebab bermula daripada tahun 2015 sebenarnya saya dah mula mencari peluang. Abang kata sesuai dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu kita berguru demi ilmu. Jadi itu juga antara tujuan kenapa saya pergi keluar, nak tengok macam mana pendidikan di luar negara dah berlaku sebenarnya kan. Sebelum ni kita berada dalam konteks Malaysia saja. Jadi saya nak pergi tengok dan ambil pengalaman sebenarnya. Saya pergi program pertukaran Korea di tahun 2015. Saya pergi ke Indonesia untuk bengkel stem. Kemudian 2018 seperti yang Nelia bagi tahu tadi, iaitu pergi ke US Space and Rocket Center. Kemudian tahun lepas 2019 ke CERN, pusat nuklear kat Eropah di Geneva. Jadi sebenarnya bila kita berada dalam konteks yang lebih global, lebih international ni, kita akan nampak sebenarnya orang kata tak adalah semua benda yang kita buat tu tak bagus. Ada yang bagus, tapi dalam masa yang sama kita boleh tambah baik kita punya sistem pendidikan. Dan pada saya sendiri, saya melihat sebenarnya ada dua benda lah yang saya rasa kita sama-sama, kita as a community, maksudnya pihak kementerian, pihak masyarakat, ibu bapa sendiri dan agensi-agensi yang orang kata apa, berkepentingan terhadap pendidikan ni. Yang pertama adalah kita boleh bantu sediakan infrastruktur lah, iaitu macam contoh sekarang saya tengok
kita tak dapat nak laksanakan sepenuhnya pembelajaran digital tu adalah disebabkan oleh ada murid kita yang masih tak ada akses terhadap internet, ada murid kita yang tak ada gadget kan. Jadi mungkin kita boleh orang kata apa, berkolaboratif bersama-sama satu Malaysia ni kan. Kita sediakan infrastruktur itu terlebih dahulu untuk anak murid kita guna. Dan yang kedua saya nampak adalah macam mana kuasa autonomi boleh diberikan kepada guru-guru dan sekolah sendiri untuk melaksanakan pembelajaran itu dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan lokal pada masa itu. Macam contoh, kawan-kawan saya di Kuala Lumpur, di badan-badan besar kan, pendekatan dia tentulah tak sama dengan saya yang mengajar di sekolah kampung kat sini. Dan tentulah tak sama dengan guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah pedalaman dekat Sabah, Sarawak, dekat mana-mana lagi yang ada. Jadi kuasa autonomi itu sebenarnya boleh memberi guru lebih keluasan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai. Dan macam saya kata tadi, yang penting tu adalah bersifat lokal, yang bersifat tempatan yang sesuai dengan orang kata apa, dengan kepakaran guru tu sendiri dan juga dengan murid tu punya kemampuan lah sebenarnya. Okay? Okey, baiklah, terima kasih banyak Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib, guru daripada SMK Jerlung Kedah atas perkongsian yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat. Dan kita ucapkan kepada Cikgu selamat Hari Guru. Semoga sihat-sihat saja di sana dan jaga kesihatan selalu. Okey, baiklah, untuk itu kita akan bersama dengan seorang lagi guru. Tapi kalau anda nak tahu siapa, anda kena nantikan sekejap lagi, kita rehat dulu.